A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صدقا وايمانا كاملا امين امين ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Sambungan kita hari ini insya-Allah bacaan bersama kitab Al-Quran Amazing ni, himpunan tafsir-tafsir ringkas. Ada tafsir Jalalain, tafsir Nukasir, kadang-kadang di penerbit pilih tafsir At-Tabari, hadis-hadis pilihan yang sesuai dengan beberapa makna ayat yang kita akan bacakan pada muka-muka tersebut ya. Sangat bermanfaatlah kita buka kitab kecil-kecil macam ni ya, tiap-tiap hari, sama ada di pejabat, di rumah, manfaatkan masa agar sentiasa kita buka majlis-majlis ilmu, walaupun di antara kita di kalangan orang-orang yang tak adalah alim ulama ni, tak ada orang boleh mensyarahkan ya. Jadi tak ada masalah, masih boleh buka majlis ilmu. InsyaAllah hari ini kita sambung masih lagi surah An-Nahli atau surah An-Ni'am ayat 80 ke 87. 80 ke 87. Semalam kita dah jumpa satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang mana yang pertamanya, siapa yang memusuhi waliku, sesungguhnya aku isytiharkan perang kepada dia. Hadis malam, hadis riwayat Abu Hurairah tu kan, radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengisytiharkan perang kepadanya. Ini kali kedua kita jumpa bab perang ni. Kali pertama ialah Allah mengisytiharkan, yang dulu kita dah jumpa Allah mengisytiharkan perang kepada pelaku apa dosa besar yang Allah kata perang. Sebelum ni dah jumpa dah. Dosa besar tu je Allah kata perang. Zina tak perang, arak tak perang. Satu dosa besar ni arahannya perang. Riba. Berat tak beratnya dosa riba ni arahannya perang. Begitulah. Jadi pastikan hidup kita tak ada pun tempat nak kata terpalit tu susah lah. Tak terbalik itu susah, tapi pastikan kita ni tak memilih senang-senang pilih riba. Beli insurans konvensional, buat personal loan konvensional. Apa lagi? Allahualam lah, tak kira lah beli barang ansuran, tak jaga kontrak dia tu, riba. Jual beli barang emas yang cara tak betul, riba. Jaga barang-barang ribawi ni ada ya, mata wang, makanan ruji, barang kemas, emas, perak, benda yang boleh dicairkan menjadi mata wang, itu semua ribawi. Jadi jaga transaksi. Barangnya mungkin halal. Riba emas tak ada masalah, beras, tapi cara perniagaan itu menyebabkan riba. Jaga. Itu. Jadi hari ini semalam kita jumpa lagi satu perang, itu siapa yang memusuhi waliku. Kita dah bincang semalam wali ni apa, ada dua, wali Allah, wali syaitan. Kita taklah bincang wali syaitan tu. Na'udzubillah, tak pergi ke situ. Wali Allah ni siapa? Orang yang benar-benar rapat dengan Allah. Ada surah apa semalam? Surah Yunus kan? 67, 68, 69. Kita dah baca penjelasan ringkas berkenaan siapa dia wali Allah. Ya? Jadi satu. Yang kedua, siapa yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, mengesakan diri kepada Allah, ikhlaskan diri kepada Allah dan melakukan sebaik-baiknya perkara-perkara nafilah, sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, maka kita akan dipandukan hidup kita dengan Allah. Allah lah yang memandukan. Maksudnya kita lah nak buat apa tengok syariat. Nak buat apa tengok sunnah. Nak buat apa tengok syariat. Boleh ke tak boleh? Macam mana kalau boleh ni nak buat ibadah tu, macam mana Rasulullah buat? Ya, itu dikatakan tangan, mata dan sebagainya dipandu oleh Allah. Itu yang semalam lah. InsyaAllah hari ni kita sambung lagi 80 ke 87 ni, lebih lagi Allah nak memperkukuhkan lagi bab nikmat tu. Dan kita bincang sikit ayat 80. Allahumma salli 84, 87, seksaan bagaimana mereka yang ingkar atas perintah Allah untuk mengesakan Allah. Bagian itu ya. Bagian itu kita tengok macam mana menggelegaknya neraka nak marah kepada orang-orang di situ.
Tak cukup lagi apa neraka yang panas tu, ditambahkan lagi dengan batu-batuan berhala yang menjadi sembahan, ditambahkan lagi dengan susuk tubuh badan orang kafir, musyrik, munafik. Memanaskan lagi mara api neraka, na'udzubillah. Macam tu. Pada menggelegaknya api neraka, tak ada siapa pun boleh berdiri, tunduk, rebah belaka. Macam tu. Jadi ayat ni, pada muka surat ni, kata summary dia begitu. Besok kita akan jumpa ayat dalam 90, 91, 92, arahan-arahan jelas untuk kita nak jadi orang baik ni. 90 lebih kurang macam itulah, arahan jelas. Pada kalau saya tengok tafsir Pimpinan Rahman ayat 90 tu 40 minit Tuan Guru syarah satu ayat 90. Solid Tuan Guru syarah. Kita tak ada lah macam tu kita tak ada. Maksud dia nak kata yang kita baca pagi-pagi ni sikit sangatlah sikit sangat. Kena cari sendiri, kuliah-kuliah tafsir sama ada di luar ataupun kena taatlah mencari mana-mana tersembunyi dalam kalam-kalam suci Allah ni. Tak memadai kita baca je Al-Quran ni, Al-Quran kita faham, kita kena akur semua perintah Al-Quran dan berusaha untuk menyampaikannya. Tak semua orang mampu nak menyampaikannya, tapi faham wajib, akur wajib. Tak nak akur, kafir kita. Menyampaikan, usahalah. Ada orang boleh, ada orang tak boleh. Tapi untuk orang yang ada tanggungjawab, wali ni, wali-wali band ni, penyanyi pertama Amar Ridwan, Muhammad Asri, kemudian Izan Bakal, insyaAllah. Wajiblah kita menyampaikan tu. Kemudian yang perempuan pula, jangan lupa hadis. Rasulullah SAW kata kita semua ni pemimpin, kita akan dipersoalkan atas kepimpinan kita. Perempuan ada kepimpinan dia pada ahli keluarga dia, anak-anak dan sebagainya. Jaga. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Ayat ni akan mudah kalau hati kita diberi kebenaran oleh Allah. Kalau tidak, kita akan baca saja. Begitu. Silakan insyaAllah. Sebelum tu kongsi-kongsi dengan ahli keluarga. Kut memanjangkan manfaat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم تغنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Terjemahan ayat 80 hingga 87. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah iaitu kemah-kemah daripada kulit haiwan ternakan yang kamu berasa ringan membawanya pada waktu kamu pergi dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula daripada bulu kibas, unta dan kambing, perkakas rumah dan perhiasan sehingga waktu tertentu. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu daripada ciptaannya. Dia menjadikan bagimu tempat tinggal di gunung ganang dan Dia menjadikan pakaianmu yang memeliharamu daripada panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajipan yang dibebankan atasmu, Muhammad, hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Maksudnya Nabi Muhammad SAW tidak dapat memberi taufik dan hidayah kepada seseorang sehingga dia beriman. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi Rasul daripada setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon keampunan. Dan apabila orang-orang zalim telah menyaksikan azab seksa, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan. Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, yang dimaksudkan dengan sekutu ialah apa yang mereka sembah selain daripada Allah atau syaitan yang menganjurkan mereka menyembah berhala. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau. Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, kamu benar-benar pendusta. Dan pada hari itu mereka menyerah tunduk kepada Allah dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan. Kepercayaan bahawa Allah mempunyai sekutu dan sekutu itu dapat memberi syafaat kepada mereka di samping Allah Subhanahu Wa Taala. Tafsir Jalalain. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa. Dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah, pohon-pohon dan mendung, zilalan, sebagai tempat bernaung. Lafaz zilalan adalah bentuk jamak daripada lafaz zilun, yang artinya sesuatu yang dapat melindungi diri kamu daripada sengatan panas matahari. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Dan Dia jadikan bagi kamu tempat tinggal di gunung ganang. Lafaz aknanan adalah bentuk jamak iaitu plural daripada lafaz kinun yang artinya tempat untuk tinggal seperti gua dan liang besar. Wa ja'ala lakum sarabila. Dan Dia jadikan bagi kamu baju-baju gamis. Taqikumul harra, yang memelihara kamu daripada panas dan dingin. Wa sarabila taqikum ba'sakum. Dan baju besi yang memelihara kamu daripada tusukan dan pukulan senjata sewaktu berperang seperti baju dan topi besi. Kazalika, demikianlah Dia telah menciptakan semuanya itu. Yutimma ni'matahu, Allah menyempurnakan nikmatnya di dunia. Alaikum, Dia menciptakan segala sesuatu yang menjadi keperluan kamu. La'alakum, agar kamu, hai penduduk Mekah, tuslimun, mengesakannya. Tafsir Ibnu Kathir. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu daripada
apa yang telah diciptakan. Mengikut Qatadah, makna yang dimaksudkan adalah asyara, iaitu pohon. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di Gunung Ganang, iaitu benteng-benteng dan tempat-tempat perlindungan. Sebagaimana ayat selanjutnya, dia menjadikan pakaian bagimu yang memelihara daripada panas, iaitu pakaian yang terbuat daripada katun, kapas dan bulu, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Pakaian jenis ini adalah seperti baju besi, perisai dan lain sebagainya yang digunakan untuk melindungi diri dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atas kamu, iaitu demikianlah dia menjadikan bagimu apa yang dapat kamu jadikan sebagai alat pembantu untuk urusanmu dan apa yang kamu perlukan agar perkara itu dapat dijadikan sebagai alat pembantu dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepadanya, agar kamu berserah diri kepadanya. Demikianlah tafsiran mengikut jumhur ulama. Mereka mengkasrahkan huruf lam pada lafaz tuslimun yang berasal daripada lafaz al-Islam. Atta al-Khurasani mengatakan bahawasanya Al-Quran ini diturunkan mengikut kadar pengetahuan orang Arab. Ketahuilah, perhatikanlah firman-Nya, dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu daripada apa yang telah diciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di Gunung Ganang, lembah atau dataran rendah yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih luas dan lebih besar daripada pegunungan. Akan tetapi mereka itu adalah penduduk daripada pegunungan. Cubalah anda perhatikan firman-Nya yang lain ayat sebelumnya, dan dijadikannya pula daripada bulu kibas, bulu unta dan bulu kambing, peralatan rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu. Apa yang Allah jadikan untuk kamu selain daripada itu lebih besar dan lebih banyak, tetapi mereka adalah para penggembala ternak yang memiliki kulit dan bulu. Cubalah anda perhatikan pula firman-Nya, dia juga menurunkan butiran-butiran ais daripada langit, iaitu daripada gumpalan-gumpalan awan seperti Gunung Ganang. Surah An-Nur ayat 43. Kerana mereka kagum dengan hal itu, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan yang berupa butiran-butiran ais itu lebih besar dan lebih banyak. Tetapi sayang mereka orang-orang Arab tidak mengetahuinya. Cuba anda perhatikan pula firman-Nya, dia menjadikan pakaian bagimu yang memelihara daripada panas. Pakaian untuk melindungi diri daripada kedinginan itu lebih besar dan lebih banyak. Tetapi dikatakan demikian kerana mereka adalah penghuni daerah yang panas. Riyadhus Shalihin, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW memegang tangan saya, lalu baginda bersabda, Allah menjadikan tanah pada hari Sabtu, menancapkan gunung pada hari Ahad, menumbuhkan pohon-pohon pada hari Isnin, menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa, menjadikan cahaya pada hari Rabu, menebarkan binatang pada hari Khamis, dan menjadikan Adam alaihissalam pada hari Jumaat setelah asar, yang merupakan penciptaan paling akhir, iaitu saat-saat terakhir di hari Jumaat antara waktu asar hingga malam. Hadis riwayat Muslim. Sa'id bin Jubair berkata, Allah Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi dalam sekelip mata. Maka dia menciptakan semua itu pada 6 hari sebagai pengajaran bagi makhluknya, iaitu perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa dalam pelbagai urusan. Hadis Nabawi, daripada Mujahid bahawasanya seorang Arab Badui datang menghadap Nabi SAW, lalu beliau berbincang dengan Nabi SAW. Maka baginda membacakan kepadanya firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah kamu sebagai tempat tinggal. Surah An-Nahl ayat 80. Maka orang Badui itu menjawab, ya. Lalu Rasulullah membacakan lagi firman-Nya, dan dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah daripada kulit binatang ternak. Kemudian orang Arab itu menjawab, ya. Lalu Nabi membacakan lagi ayat yang lainnya, yang semuanya dijawab dengan kalimat ya, hingga Nabi membacakan firman-Nya, demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atas kamu agar kamu berserah diri. Maka orang Arab Badui itu pergi dan Allah menurunkan firman-Nya. Surah An-Nahl ayat 83. Hadis riwayat Ibnu Abu Hatim. Hadis Qudsi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata,
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, sesungguhnya hamba-Ku yang beriman di sisiku seperti kedudukan tiap-tiap kebaikan yang dia memuji kepadaku dan aku mencabut nyawanya di antara dua rusuknya. Hadis riwayat Ahmad. Baik, alhamdulillah. Ringkasannya ialah pada bab nikmat tu bolehlah kita ambil dia punya zahir daripada hadis Nabawi tu, di mana datang seorang Arab Badui. Arab Badui ni penjelasan yang Rasulullah SAW bagi kepada mereka dia ringkas-ringkas. Straightforward je. Satu dua perkara mereka pun balik beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman atas semua yang Rasulullah SAW bawa. Tak ada complicated-complicatednya. Kalau tengok hadis-hadis berkaitan Al-A'rabi tu. A'rabi tu Arab Badui lah. Arab Badui ni bukan orang bandar. Orang kampung, dia datang ilmu tak ada, apa tak ada, kasar, rupa paras, kelakuannya, akhlaknya kasar. Ada yang tarik selendang Rasulullah sampai berbekas kan, Rasulullah tak marah. Kalau orang Arab yang kencing dekat masjid tu, Badui lah, Badui. Tapi atas sebab tengok Rasulullah tak marah, sahabat tak lepuk dia kencing dalam masjid, dia menjadi dia merawikan beberapa hadis pula berkenaan dengan tata cara Rasulullah mengajar dengan baiknya, dengan apa dia kata Rasulullah tak marah apa dia kata. Dia buat tunjuk pula cara begitu. Ini satu lagi Arab Badui datang tanya beberapa perkara. Rasulullah menjelaskan berkenaan dengan nikmat-nikmat. Ditamsilkan benda yang senang dia faham lah. Benda yang senang dia faham. Ya. Dia tak ceritalah yang pelik-pelik. Bulan bintang matahari ke, kita senang. Allah menjadikan kamu rumah-rumah. Betul? Betul, Allah bagi kamu rumah, tempat tinggal. Ya, khabar. Allah bagi kamu rumah daripada kulit binatang ternak. Sebelum dia bincangkan, daripada ternakan dapat manfaat kulit, susu, boleh makan apa semua. Rasulullah cerita yang mudah-mudah gitu. Ya, khabar. Lepas tu baca lagi, demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atas kamu agar kamu berserah diri. Macam tu. Ini semua nikmat-nikmat datang ni, kehidupan, rumah, makan, pakai, apa semua tu untuk kamu berserah diri. Tauhid akan Allah. Mengesakan Allah, tak sekali-kali mempersekutukan Allah. Balik Badui tu. Balik Badui tu macam tu. Turun ayat 83. Bagi mereka yang mengetahui nikmat Allah, kemudian dia ingkar. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jangan kita ingkar atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Itu ringkasannya. Ringkasannya. Mungkin tambah sikit sebab penerbit tak pilih ialah berkenaan dengan ayat Allahumma salli ala Muhammad 84 sampai 87 tu perihal bagaimana nauzubillah bukan kita, bukan ahli keluarga kita lah, kafir musyrik, munafik, ya, orang yang kufur akan perintah Allah di akhirat besok, masa di mahsyar, dah mula dah siasaan. Dah mula dah siasaan. Ya. Saya baca sikit apa yang disyarahkan Ibnu Katsir. Daripada ayat yang Allah firman walahum tu walahum na'udzubillahi minasyaitonir rajim mana walahum. Kalau jumpa kita walahum yusta'tabun wa idza ra'al ladzina zalamu dan tidak pula mereka dibolehkan meminta maaf. Mana tu? Ada sini tak? Itu 84 84. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin syahida thumma la yu'dzanu lil ladzina kafaru wa lahum itu wa lahum yusta'tabun. Bersama wa idza tu tak boleh minta maaf dah dalam masa tu dan tidak pula mereka dibolehkan meminta maaf. Dan apabila orang-orang yang zalim telah menyaksikan, yakni orang-orang yang membuat syirik akan Allah, al-azab fala yukhaffu anhum, azab maka tidaklah diringankan azab bagi mereka, tak sesaat pun diazab. Bahkan mereka ni akan diazab masa dia berdiri lagi dah. Terpacak di situ nanti berdiri dah terus kena azab. Tidak ada hisap bagi orang macam ni. Nak hisap apa lagi? Tak ada kebaikan dia buat. Mensyirikkan Allah daripada awal, musyrik, kafir, munafik, tak ada lagi. Dan mengikut Ibnu Katsir, tak ada hisap lagi dah. Terus neraka Jahannam datang yang dikatakan besar. Kita dah bincang bab neraka Tapi satu alhamdulillah bab neraka dia akan penuh. Syurga tak penuh Neraka tanya ada lagi. Cukup. Kita dah baca sebelum ni.
Yang ini dikatakan neraka itu datang dengan dibawa oleh 70,000, dia akan ada 70,000 tali. Ataupun dia punya yang memikul ya. 70,000 dia punya tali. Setiap tali tu dipegang atau kendati tu, dia punya pikul tu dia akan dipegang oleh 70,000 malaikat. Oh, besar tak besarnya. Dah lah malaikat ni besar Timur barat dia punya sayap ibarat begitu 70,000 malaikat yang akan membawa satu tali itu. Kemudian neraka Jahanam ni dia menggelegak, bergolak hingga satu pun tak ada berdiri, pacak. Semua jatuh melutut. Yang bakal diseksa itu semua akan jatuh melutut. Siapa ada Ibn Katsir dalam muka surat Allahumma salli ala Muhammad 94 jilid 5 94 jilid 5 mensyarahkan beberapa ayat ni 84 sampai 87 88 melutut semua. Melutut neraka Jahanam, kata neraka Jahanam tak ada. Assalamualaikum, apa khabar, tak ada. Keras, kasar, menggelegak. Macam tu. Dah neraka tu panas Dia kata sesungguhnya aku diberi tugas untuk menangani setiap orang yang bengis lagi kasar yang menyekutukan Allah dengan ilah yang lain. Dan dengan ini dan itu. Maksud dekat situ nanti ada sedikit buah bicara antara kafir musyrik ni yang mensekutukan Allah dengan malaikat dengan Allah, wallahu a'lam, mengatakan kami ni bawa ada kat sini ni berhala-berhala yang kami sembah ni, kata. Dia tanya berhala batu-batu tu kita dah bincang sebelum ni, semua sembahan-sembahan tu melepaskan diri daripada mereka. Melepaskan diri, tak ada apa. Jangan nak tanya kami lah. Engkau yang buat kami batu ni bentuk begini-begini, kau sembah kami tak ada apa-apa. Ulama bincang kenapa ni nanti besok batu-batu tu pun nak campak dalam api neraka, padahal batu tak ada taklif kan. Begitu, wallahu alam lah tu. Batu memang tak ada taklif lah, baik tak baik, berdosa tak berdosa, itu makhluk Allah yang memang Allah buat untuk tujuan itu Maka pendusta-pendusta ni semua akan campak dalam azab api neraka, dalam panas menggelegak, akan ditambahkan lagi bakaran dia tu dengan manusia-manusia ni dan juga batu-batuan sembahan mereka. Tak kira dalam bentuk apa, dalam bentuk patung ke, dalam bentuk gelang ke, dalam bentuk tangkal ke, dalam bentuk apa saya kalian, tak kisahlah apa-apalah. Duit ke, wallahu alam, apa saja sembahan yang selain daripada Allah. Wallahu alam. Wallahu alam, tu sedikit sebanyak berkenaan dengan azab yang bakal diterima oleh pendusta ni nanti. Nanti insya-Allah besok kita akan jumpa lagi sikit berkenaan dengan nak menutuplah cerita azab ni sikit, kemudian lebih mungkin kita syarahkan lebih, tengok sama ada pernah ambil syarah atau tak ayat 90 sampai 93 tu. Syarahan dia panjang, 90 tu pun syarahan dia panjang. Apa yang diperintahkan kepada kita lah menjadi orang baik, menjadi orang baik. Apa amalan? Tiga ketaatan yang kita kena buat dan 3 larangan yang kita kena elak. Antara summary macam itulah. Tapi panjanglah manfaat insya-Allah kita dapat daripada bakal-bakal amalan yang kita akan buat besok insya-Allah daripada ayat 90 dan seterusnya. Wallahu alam, sedikit sebanyak ringkasan pada hari ini. Riyadhus Shalihin kita dah bincang dulu berkenaan dengan kejadian alam. Berapa lama Allah buat bumi ni? Bukan bumi lah, alam semesta ni. Secara ringkas lah, kalau nak keluar satu nombor, berapa hari Allah buat alam semesta? Siapa ingat? Berapa masa? Bukan hari lah. Berapa masa Allah buat alam semesta? 6 masa. 6 masa. Ada ulama kata masa tu hari. Siapa yang kata begitu? Kalau saya tengok nota lama saya ni, Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam Imam Ibn Katsir dalam kitab dia Bidayah wan Nihayah, kita dah buat summary dulu kan, bincang 6 masa ni apa. Kita jumhur ulama mengatakan 6 masa tu ialah hari-hari yang biasa. Hari-hari yang biasa. Tapi pendapat yang lain pula, Ibn Abbas, Mujahid, Ad-Dakhal, Ka'ab, ramailah yang lain pula dia kata satu masa tu 1000 tahun. Kemudian kita dah bincang macam mana orang matchkan perkara ini, perkara Sami'iyat ni dalam Quran dengan yang teori-teori semasa, Big Bang dan sebagainya. Siapa yang minat buat tu, bolehlah study. Seronok juga Saya taklah pandai. Sekadar kita tahu je lah. Tapi kalau kita nak duduk bersama orientalis, orang yang tak percaya pada Tuhan, dia nak bawa ilmu-ilmu ni, kita kena bersedialah
Saya tak sedialah. Sekadar tahu bahawa masa tu apa? Wallahu a'lam. Ada kata hari, ada kata masanya panjang. Ya. Jadi kita tak bincang lagi lah. Ya, ada hadis ni kata Allah menjadikan tanah pada hari Sabtu, gunung ganang pada hari Ahad, pokok Isnin, Selasa mineral, cahaya pada hari Rabu, hari Khamis buat binatang, dan Adam pada hari Jumaat setelah asar, yang merupakan penciptaan yang paling akhir, iaitu saat-saat terakhir di hari Jumaat antara waktu asar hingga malam. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Tambahan ilmu sikit-sikit lah ya. Tambahan ilmu sikit-sikit supaya taklah asing sangat kita boleh dengar Allah buat dunia dalam 6 masa. Kurang-kurang kita tahu apa maknanya ya. Wallahu a'lam. InsyaAllah besok adik-adik kita semua akan sama-sama membaca tambahan seterusnya 88 sampai 93. Semoga kita sentiasa diberkahi dengan berada di dalam majlis ilmu. Banyak kelebihannya ya. Siapa yang mendoakan kita? Malaikat. Malaikat. Malaikat berbondong-bondong ni. Malaikat sedang buat apa pada kita? Menundukkan apa? Menaungi kita ni. Sayapnya, menundukkan sayapnya macam mana? Bukan saya ni lah ya. Menundukkan sayap, ya, bagi teduh, bagi nyaman kita, mendoakan kebaikan kita, mohon keampunan, minta keberkatan, berlapis-lapis hingga ke Arash Allah. Bahkan malaikat pun berborak-borak sama malaikat lain, langit yang sedang berada di majlis ilmu lain. Suami awak, kawan awak, boyfriend awak sedang duduk majlis ilmu tempat lain, dia pun berkata-kata, oh bukan makwa dia saja duduk majlis ilmu, pakwa dia pun duduk majlis ilmu. Contohnya begitu. Dan kita pun dah jumpa hadis di mana jika penuntut ilmu ni sentiasa mendapat doa-doa daripada masyarakat langit, bahkan seluruh apa di dasar lautan, ikan-ikan di dasar lautan. Ambillah keberkatan tu ya. Walaupun seringkas majlis ilmu kita ni. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita panjang umur, sihat tubuh badan. Kita jumpa besok sambung perkongsian bacaan bersama kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وعلمي ومعلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنتم خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.